topik PDPR kita hari ini dengan topik yang baru iaitu topik 8. Okey. Topik 8. Apa dia topik 8? Okey, sebelum ni kita dah belajar bab 7 tentang pengasasan negeri-negeri Perak, Selangor, lagi apa? Perak, Selangor, Pahang dan Terengganu. 4 negeri kita dah tengok pengasasan Kesultanan Melayu dia. Okey. Hari ni kita sambung lagi 4 untuk bab 8. Kita sambung lagi 4 pengasasan. Kita sambung lagi 4 negeri yang terlibat untuk subtopik yang ni Untuk topik yang ke-8. Okey. Iaitu bab 8 Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis. Okey. Okey, cikgu share. Nampak kan? Okey. Kalau tak bergerak slide ni awak beritahu cikgu Okey. So untuk bab 8 adalah warisan negara. Okey, awak tengok. Kesultanan di negeri-negeri di Malaysia. Okey. Okey, bab 8 Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis. Okey, slide cikgu bergerak kan? Awak nampak kan? Cikgu pergi ke next dan next slide kan? Tak nampak beritahu Okey. Untuk 8.1 kita akan masuk pengasasan Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis. Apa yang awak akan tengok? Cikgu akan perkenalkan pengenalan tentang Kerajaan Kedah, Kerajaan Kelantan, Kerajaan Negeri Sembilan dan Kerajaan Perlis. Kalau banyak lagi masa, cikgu akan masuk 8.2 hubungan Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan, Perlis dan dengan negeri-negeri Melayu yang lain. Okey, kita akan tengok apa dia asas hubungan, apa dia hubungan diplomatik dengan kerajaan negeri-negeri yang lain dan juga hubungan perdagangan. Okey. So, kita akan masuk subtopik pertama. Apa yang awak akan dapat untuk subtopik pertama ini? Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat pertama, menerangkan tentang pengasasan Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis. Awak tengok gambar dekat dalam slide ni. Banyak kepada kesultanan lah. Adat istiadat, adat resam. Macam bab 7 sebelum ni, sama aja. Cuma kerajaan atau negeri yang berbeza. Sebelum ni 4 negeri yang lain, ni 4 negeri lain. Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis. Okey. Pengenalan. Pengasasan Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis. Penerusan kegemilangan Kerajaan Alam Melayu. Okey. Ni pengasasan dia adalah untuk meneruskan Kerajaan Alam Melayu. Untuk 4 negeri ni. Kerajaan Kedah. Kerajaan terawal diasaskan di negara kita. Terawal tu yang paling awal Melaka. Seterusnya antara negeri-negeri yang terawal terjadinya kerajaan, terwujudnya kerajaan adalah Kerajaan Kedah. Kerajaan Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis diasaskan setelah berakhirnya Kesultanan Melayu Melaka. Maksudnya Melayu Melaka, Kesultanan Melayu Melaka dalam pada masa yang sama Kerajaan Kedah dah ada. Tapi Kerajaan Negeri Sembilan, Kelantan dan Perlis selepas berakhirnya Kesultanan Melayu Melaka baru ada Kerajaan Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis. Okey. Ini dipanggil, dekat dalam gambar ni dipanggil Balai Rong. Dekat dalam istana mesti ada Balai Rong. Inilah Balai Rong. Balai Rong. Okey. Kerajaan Kedah. Okey, kita masuk kerajaan yang pertama. Diasaskan oleh keturunan raja yang datang dari Parsi. Okey, keturunan raja yang datang dari Parsi. Sekitar tahun 630 Masihi,
Maharaja Derbar Raja dari Perlis. Ni digambarkan Derbar Raja ni muka dia macam ni. Maharaja Derbar Raja. Asal usulnya dari Parsi, Perlis pula. Dari Parsi datang ke Kuala Sungai Merbuk, Kedah. Dia daripada Parsi turun. Dia yang mengasaskan Kesultanan Kerajaan Kedah. Okay. Kat sini gambar dia ada tulis Makam Purba. Makam dia. Okay. Tan Derma Dewa dan Tun Perkasa, ketua orang Melayu di Kedah, menghadap dan lantik Maharaja Derbar Raja sebagai Raja Kedah. Pada ketika itu, rakyat jelata tak ada yang berani untuk mentadbir sesebuah kerajaan. Oleh itu dia ada. Tapi dia ada bukan ketua. Dia adalah orang yang menjaga kebajikan, keselamatan rakyat pada ketika itu. So dia nampak Maharaja ni ada keturunan raja dari kerajaan lain. So dia lantik. Sebab tu dia orang lantik Derbar Raja ni. Sebab rakyat sini tidak berani untuk menjadi ketua atau sultan. Okay. Sambung lagi. Pemasyuran Maharaja Derbar Raja sebagai Raja Kedah telah disusuli dengan pengiktirafan alat kebesaran yang dibawa dari Parsi, iaitu nobat. Okey. Nampak tak? Ini adalah alat kebesaran diraja. Sebabkan Maharaja Derbar Raja ni, dia bawa sekali nobat dalam persinggahan dia di Kedah. Oleh itu, rakyat di Kedah merasakan dia yang layak untuk jadi raja di Kedah sebab dia ada keturunan raja. Kenapa dia ada keturunan raja ni? Dia tahulah nak mentadbir berbanding rakyat biasa atau orang biasa. Okey. Kini nobat diwarisi sebagai antara alat kebesaran kerajaan Kedah. So kini nobat. Ni dalam gambar ni. Okey. Ini adalah alat kebesaran diraja. Okey. Gendang. Apa lagi? Ni adalah alat kebesaran diraja. Okey, awak tengok ni. Peta kat sini. Merbuk di Kedah. Okey. So, ini adalah perluasan daerah atau kerajaan Kedah pada berapa Masihi? 630 Masihi. Okay, so dia berada di Kedah. Ada nak masuk kelas kejap dah, okay. Dia berada di Kedah. Di Merbuk, Kota Kuala Muda. Ini adalah lingkungan penguasaan Derbar Raja. Okay. Baginda kemudian telah membina pusat kerajaan di Sungai Mas. Ni Sungai Mas. Ni Kota Kuala Muda. Dekat sinilah area Sungai Mas. Dia buka kerajaan. Pusat pemerintahan di sini. Okay. Sambung lagi. Kerajaan Kedah. Masih lagi bawah Kerajaan Kedah. Kawasan pemerintahan Kerajaan Kedah berkembang menerusi pembukaan kota atau pusat pentadbiran baru setelah seseorang pemerintah menaiki tahta. Okay. Tindakan strategi dalam hadapi ancaman dari dalam dan dari luar. Ini adalah tindakan ataupun dia punya strategi untuk hadapi ancaman daripada dalam ataupun luar negeri dia. Okay. Pada 1282, Kota Siputih telah dibuka oleh Tunku Ahmad. Okay. Raja Muda. Okay, Tunku Ahmad ni Raja Muda. Menghadapi ancaman daripada Siam dan Aceh di utara. So, bila dia buka Kota Siputih, Raja Muda ni dibuka, dapat ancaman daripada Siam dan Aceh. Siam dan Aceh ni dekat mana? Dekat atas. Kedah, atas dia. Dekat Thailand. Aceh. Indonesia. Aceh, Indonesia. Siam dekat Thailand, ke atas. Kota Siputih tempat bersemayam oleh Sultan Kedah yang ke-6. Sultan Ibrahim. Okay. So di Kota Siputih tempat bersemayamnya Sultan
Kedah yang keenam iaitu Sultan Ibrahim. Okey. Sultan Muhammad Jiwa Zainal Adilin Muazzam Shah, Sultan Kedah ke-19, pemerintah yang masyhur. Okey. Kedah ini menjadi satu tempat pentadbiran yang masyhur, yang orang kenal, yang orang tahu sistem perdagangan dia, ekonomi dia pada ketika tahun 1710 hingga 1778 ketika pemerintahan Sultan Muhammad Jiwa Zainal Adilin Muazzam Shah II, iaitu Sultan Kedah ke-19. Okey. Baginda mengasaskan Alor-Star. Okey, Alor-Star yang merupakan ibu negeri bagi Kedah sekarang. Okey, diisytiharkan sebagai ibu negeri Kedah. Okey. So dia yang buka Alor-Star tu. Dia yang memajukan Alor-Star, iaitu Sultan Kedah yang ke-19. Okey. Kerajaan Kedah lagi, kedudukan Sungai Merbok, Kuala Sungai Merbok yang menghala ke Selat Melaka dan Gunung Jerai. Okey, baru-baru ni berlaku banjir di Gunung Jerai. Bencana apa dekat Gunung Jerai? Bencana tanah runtuh menyebabkan ada kemalangan jiwa. Siapa yang pernah sampai Gunung Jerai? Cikgu dulu belajar dekat UUM Utara, Malaysia. Cikgu pernah sampai kat situ ada titi hayun, titi gantung. Habis sekarang cikgu tengok dah tak ada dah. Kena bencana tu. So habis tempat pelancongan di Kedah. Okey. Menghala. Okey. Puncak tertinggi di Kedah tarik kehadiran pedagang. Tengok. Gunung Jerai adalah puncak tertinggi di Kedah. Di situ adalah pusat pelancongan. Sehingga sekarang lah. Sehingga berlaku ancaman, sehingga berlaku bencana alam tu. So dia menarik kehadiran pedagang untuk datang dan laluan perdagangan dia adalah laluan nak menghala ke Selat Melaka. Contoh daripada Thailand turun lalu, dia akan jumpa Kedah, baru dia akan jumpa Selat Melaka. Okey, Selat Melaka adalah tempat perdagangan yang sangat strategik. Sebab itu orang akan lalu di situ. So siapa yang berada di tepi laluan Selat Melaka tu memang sangat beruntung. Sebab pedagang akan lalu kat situ. Pasti lalu. Okay. Kawasan tumpuan pedagang Kedah jadi pusat perdagangan dan muncul sebagai sebuah negeri yang makmur. Okay. Kedah jadi kawasan tumpuan perdagangan. Okay. Sekitar abad ke-17, kerajaan Kedah yang diasaskan kekal sehingga kini menerusi penggantian pemerintah daripada jurai keturunan pengasasnya. So sampai sekarang ada negeri Kedah kerana sistem pemerintahan dia dapat dikekalkan dan masih lagi melalui pemerintahan Susugalo daripada Maharaja Derbaraja. Maksudnya almarhum Sultan Halim dulu, Sultan Abdul Halim, Sultan Kedah dulu yang dah meninggal, sekarang ni dah mangkat, sekarang ni diambil oleh adik dia. Adik. Dia tak ada zuriat lelaki. Sultan Abdul Halim dulu dah mangkat. Dia dulu pegang Sultan Kedah. Dah mangkat. Dia ada anak perempuan, seorang anak perempuan. Dia tiada zuriat lelaki, anak putera lelaki. So, tahta dia sekarang dipegang oleh adik lelaki dia. So tak adalah dah keturunan zuriat keturunan daripada Sultan Abdul Halim tu jadi sultan. Bila adik lelaki dia dah pegang, sultan. Jadi sultan di Kedah sekarang. So lepas ni siapa nak bagi? Nak bagi pada siapa? Bagi kepada anak adik Abdul Halim tu lah. Maksudnya anak saudara Sultan Abdul Halim tu lah. Tak adalah sebab Abdul Halim punya keturunan dah tak ada. Okay? Sebab anak perempuan tidak boleh menjadi sultan. Hanya putera sahaja yang boleh menjadi sultan. Okay. Okay, habis dah kerajaan Kedah. Pengasasan kerajaan Kedah. Okay, ada satu soalan.
Cak Na Amindah, bagaimanakah Kedah muncul sebagai pusat perdagangan yang makmur? Soalan cikgu. Siapa boleh jawab? Boleh jawablah. Awak buka mic, awak jawab. Ataupun awak tulis kat chat tepi. Soalan cikgu. Pada tahun berapa Kedah diisytiharkan sebagai negara yang makmur? Tahun berapa? Soalan pertama. Soalan kedua, pada pemerintahan siapakah Kedah diisytiharkan sebagai negeri yang makmur? Sultan apa nama sultan? Okey. Siapa yang boleh jawab, boleh tulis dekat chat tepi. Okey? Okey. Dua soalan. Tahun berapa? Siapa pemerintahnya? Apa nama sultannya? Sultan siapa? Sultan ke berapa? Okey, ada dua soalan Okey. Jawab dekat komen Okey, next. Okey, kita masuk Kerajaan Kelantan. Okey. Sebuah wilayah yang pernah dikuasai dan bergabung dengan Kerajaan Patani. Okey, tengok peta kat bawah ni. Okey. Ini adalah Thailand. Ni Thailand. Sampai tak kat ni? Okey. Tak, bukan sampai situ. Sampai sini Thailand. Ni Patani kan? Okey. So, ini adalah ni. Ini adalah garisan pemisah sempadan antara Malaysia dengan Thailand. Okay. So, Kedah tadi kita dah tengok sini. Yang mengancam Kedah adalah Siam. Okay. Sekarang kita tengok Kelantan. Kelantan di sini. Sini Kelantan ni. Ni sini. Sini. Okay. Kota Baru. Pusat pemerintah. Okay. Sebuah wilayah yang pernah dikuasai dan bergabung dengan Kerajaan Patani. Kelantan adalah sebuah wilayah yang pernah dikuasai dan bergabung dengan Kerajaan Patani. Ini Patani. Kerajaan Patani pernah bergabung dengan Kelantan. Pengasasan Kerajaan Kelantan hasil daripada penyatuan dua wilayahnya oleh putera pemerintah tempatan. Okey. Tadi cikgu tunjuk kat sini Kat sini adalah laluan perdagangan nak pergi ke Selat Melaka. Okey, sambung lagi. Pada 1650, Kelantan sebahagian daripada negara Patani. Pada 1650, Kelantan separuh daripada negara Patani yang diasaskan oleh Raja Sakti I. Ni siapa ni? Okay. Ni 50, 70. So, 20 tahun kemudian, kemangkatan pemerintah terakhir negara Patani Besar, Raja Bahar, menyebabkan Kelantan berpecah kepada dua wilayah pemerintahan. Okay. So, Kelantan berpecah kepada dua wilayah pemerintahan sebab apa? Sebab mangkatnya Raja Bahar. Okay, ni adalah Raja Bahar. So, berpecahlah Kelantan daripada Patani. Sebelum ni Kelantan dan Patani, Kelantan bawah pemerintahan Patani. Dalam negara Patani. Kelantan tu bukan negara Malaysia, dia adalah Patani. Bila mangkat dia punya pemerintah terakhir negara Patani tu, Raja Bahar, Kelantan berpecah kepada dua wilayah pemerintah. Okey. Maksudnya Patani, Kelantan. Okey. Okey. Maksudnya dia akan jadi dua pemerintahan lah ni. Ni nampak ada Kelantan Utara, Kelantan Selatan. Dia pecah kepada dua. Kelantan berpecah kepada dua wilayah pemerintahan. Okey. Kita tengok gambar ni, bahagian kedua. Gambaran perang dalam kota Kubang Labu antara pihak Long Muhammad dan Long Yunus. Okey. Dia kata kat sini, Kelantan Barat. Pecah kepada dua. Kelantan Barat berpusat di kota Kubang Labu. Cari dalam ni. Mana kota Kubang Labu? Ada tak? Kota Kubang Labu. Yang kedua,
Kelantan Timur berpusat di Kota Pengkalan Datu. Ni Pengkalan Datu. Ni Pengkalan Datu. Okey, dia berpecah kepada 2 wilayah pemerintahan iaitu Kelantan Barat, Kelantan Timur. Okey. Pada tahun 1762, Long Yunus, putera pemerintah di kota Kubang Labu, telah berjaya satukan kedua-dua wilayah ini dan asaskan kerajaan Kelantan. Long Yunus yang menyatukan 2 pusat pemerintahan iaitu Kelantan Timur dan Kelantan Barat, dia gabungkan, dia satukan dan dia juga yang mengasaskan kerajaan Kelantan. Siapa? Long Yunus. Baginda menaiki tahta, apa gelaran dia? Yang di-Pertuan Kelantan. Okey, baginda dapat pengiktirafan daripada Sultan Terengganu. Apa maksud ayat ni? Maksudnya Terengganu sudah mempunyai sultan. Pembinaan kerajaan Kelantan maksudnya selepas pembinaan kerajaan Terengganu. Okey. Berapa tahun lepas tu, 1777, baginda telah pindahkan pusat pentadbiran ke Kota Galuh di timur tebing Sungai Kelantan. Baginda arahkan pembinaan Masjid Kampung Laut sebagai apa? Simbol pentadbiran Islam di Kelantan. Awak pun tahu, di Kelantan ramai penganut agama Islam dan mempunyai kefahaman agama yang tinggi. Kelantan, Kedah, Terengganu. Kat situ ramai masyarakatnya yang menganut agama Islam. Dan dia punya pentadbiran pertama juga adalah orang Islam iaitu Long Yunus. Okey. Nak dibandingkan dengan kerajaan lain yang ambil daripada Patani, Thailand ataupun Indonesia. So Kelantan ni menjadikan masjid sebagai simbol pentadbiran Islam. Okey. Sultan Muhammad II. Sekarang Sultan Muhammad berapa? Nama Sultan Kelantan sekarang pun adalah Sultan Muhammad. Tapi keberapa? Okey. Sultan Muhammad II antara pemerintah yang masyhur. Macam tadi Kedah. Sultan apa yang masyhur tadi? Sultan. Cikgu dah tanya ni. Harap-harap ada jawapan dekat chat tu. Okey. Antara pemerintah yang masyhur, Sultan Muhammad II pada tahun 1837 hingga 1886. Ni Kelantan baru wujud ni. Okey. 1844 baginda asaskan Kota Baru. Sekarang ni orang pergi mana-mana pun pergi Kota Baru sebagai pusat pemerintahan Istana Balai Besar dibina. Kota Baru sebagai pusat pemerintahan. So, istana dibina di Kota Baru. Okey. Dan juga tempat bersemayam serta tempat pentadbiran kerajaan Kelantan. Okey, inilah istana dia ni dalam gambar. Awak lalu tepi jalan je. Ini yang lama. Ini yang baru. Okey. Baginda berkuat kuasakan undang-undang syarak Kelantan jadi negeri yang aman. Maksud undang-undang syarak tu maksud mengikut ajaran Islam. So sebab kita sendiri pun tahu Kelantan mempunyai ramai penganut agama Islam dan juga mempunyai kefahaman dari segi agama yang sangat tinggi. So dia menggunakan undang-undang yang mengikut hukum hakam Islam. Contoh, sekiranya agama Islam dia ada undang-undang dia. Kalau ditangkap mencuri, hukuman dia apa? Hukuman dia perlu bawa dia di hadapan orang awam, potong tangan. Itu hukuman untuk orang mencuri. Kenapa buat macam tu? Untuk memberi pengajaran kepada orang lain supaya tidak mencuri. Okey. Itu undang-undang yang dilaksanakan di Kelantan pada ketika itu.
Okey, sekarang kita dah ada undang-undang Perlembagaan Malaysia. Sekiranya mencuri, apa undang-undang negara? Penjara berapa tahun, dikenakan denda berapa ribu. Tu. So, sekarang semua negeri di bawah Malaysia menggunakan undang-undang negara. Cikgu nak bagi contoh, di Brunei, dia menggunakan undang-undang syarak yang mengikut undang-undang Islam. Kerana apa? Sebab di Brunei tiada Perdana Menteri. Dia punya sultan adalah dia punya Perdana Menteri. Dan dia tidak menggunakan sistem demokrasi. Macam kita, apa itu sistem demokrasi? Kita nak undi, nak pilih pemerintah, kena buat pilihan raya. Kena undi. Di Brunei, tak ada. Sultan dia sekarang jadi sultan, jadi Perdana Menteri. Nanti anak dia pula jadi sultan, jadi Perdana Menteri. Okey? Okey. Sambung balik. Kelantan Makmur, pusat perdagangan yang jadi tumpuan para pedagang dari negeri jiran dan negeri Melayu yang lain. Okey. Keturunan Long Yunus telah warisi pemerintahan kerajaan Kelantan hingga kini. So, Sultan Muhammad sekarang ni adalah keturunan daripada Long Yunus. Tak ada, dia tak beri pada siapa-siapa. Kenapa? Long Yunus tu ada putera, ada anak. Anak dia ada anak juga. Anak dia ada anak lelaki juga. Ada sahaja dia punya waris tahta. Tapi Sultan Muhammad sekarang baru berkahwin. Cikgu tak tahu dia dah dapat anak ke tak. Kalau dia tiada juga anak, putera, maksudnya dia tak adalah yang mewarisi tahta dia, beri kepada orang lain, kan? Okay. Kerajaan dengan sambung lagi. Okay. Legenda pemerintahan Raja Perempuan dalam Kerajaan Kelantan. Dalam Kerajaan Kelantan dia menaikkan wanita, perempuan. Okay, legenda. Okay. Cik Siti Wan Kembang. Awak pun tahu kalau kita pergi Kelantan, ada pasar Siti Khadijah. Nak memberitahu bahawa di Kelantan ini perempuan ataupun wanita diberi tempat untuk berekonomi, bersosial, macam itulah. Okay. So bukanlah dia kata perempuan tak boleh, maksudnya diberi pengiktirafan jugalah. Okay. Awal abad ke-17, pemerintah wilayah tebing Sungai Lebih kini dikenali sebagai Kampung Cali. Okey. So Cik Siti Wan Kembang pada abad ke-17. Kijang. Kijang. Awak pernah tengok kijang? Pergi zoo adalah kijang. Binatang kesayangan baginda telah dijadikan sebagai antara simbol pemerintahan Kerajaan Kelantan. Okey? Okey. Puteri Saadong. Ini adalah Cik Siti Wan Kembang. Okey. Cik Siti Wan Kembang. Okey. Puteri Saadong ni, Puteri Saadong. Okey. Pemerintah di wilayah di Kota Jelasin. Dia adalah pemerintah. Okey. Cik Siti Wan Kembang pun pemerintah di mana? Di Sungai Lebih. Di Kelantan lah. Puteri Saadong, pemerintah di Kota Jelasin. Okey. Kota Jelasin yang kini dikenali sebagai Kampung Kota. Baginda pernah ditawan dan dibawa ke Siam. So disebabkan dia perempuan, so sesuka hati saja kerajaan Siam bawa dia balik pergi Siam pula. Okay? Itu adalah dua orang pemaisuri wanita yang pernah mentadbir di Kelantan, iaitu Cik Siti Wan Kembang dan juga Puteri Saadong. Okay. Ini soalan untuk negeri Kelantan. Bagaimanakah Long Yunus mengasaskan kerajaan Kelantan yang kekal hingga kini? Okay. Cakna Minda. Okay. Kerajaan Negeri Sembilan. Okay. Kehadiran masyarakat Minangkabau ke beberapa wilayah di Negeri Sembilan. Kejap
Okay, sorry. Okay, sambung balik. Kerajaan Negeri Sembilan. Okay, Minangkabau. Awak pun tahu dekat Negeri Sembilan, ciri-ciri atap dia kat sana semua adalah Minangkabau yang macam ni. Ni. Okay, ni diberi nama Minangkabau. Okay. Kehadiran masyarakat Minangkabau ke beberapa wilayah di Negeri Sembilan bawa kepada pengasasan Kerajaan Negeri Sembilan oleh Raja Melewah. Okay. Pada asalnya naungan Kesultanan Johor Riau. Okay, so maksudnya Raja Melewah ni asalnya daripada Kesultanan Johor Riau. Okay, awak tengok. Ini antara ciri-ciri dia. Ni awak tengok atap dia ni. Ada kerawang, atap dia berbentuk macam ni. Dekat Negeri Sembilan je awak jumpa. Dekat negeri lain tak ada. Okay. Sejak awal abad ke-15, masyarakat Minangkabau berasal dari Sumatera telah merantau dan mendiami beberapa wilayah di Negeri Sembilan. Maksudnya asal usul Negeri Sembilan ini adalah datang daripada Sumatera dan dia punya raja adalah datang daripada Johor Riau. Okay. Kerajaan Negeri Sembilan, okay, 1770, 4 penghulu luak, Sungai Ujong, Jelebu, Johor dan Rembau. Hantar penghulu luak daripada Sungai Ujong, Jelebu, Johor dan Rembau. Hantar utusan untuk jemput anak Raja Minangkabau di Sumatera bagi dirajakan di Negeri Sembilan. So 4 penghulu ni dia hantar utusan untuk menjemput anak raja daripada Sumatera ni, dari Minangkabau ni, Sumatera, nak dirajakan di Negeri Sembilan. Cikgu dah cakap rakyat pada ketika itu tidak berani untuk menjadi sultan atau raja. So dia akan cari orang yang mempunyai susur galur daripada raja di negara lain. Contoh kat Kedah, ambil raja daripada negara Thailand. Contoh dekat Negeri Sembilan, dia ambil raja daripada Sumatera, Indonesia. Okay. Raja Minangkabau bersetuju utuskan Raja Melewah. Raja Minangkabau pun kata boleh. Boleh ambil Raja Melewah ini untuk memerintah di Negeri Sembilan. Okay. 3 tahun selepas tu ni, 70 kan? 1770. 3 tahun selepas itu, Raja Melewah asaskan Kerajaan Negeri Sembilan yang berpusat di Seri Menanti. So, Raja Melewah dah menjadi Raja di Negeri Sembilan dan dia jadikan Seri Menanti sebagai pusat pemerintahan. Okay. Baginda pun memakai gelaran Yam Tuan Seri Menanti. Dia pun berilah gelaran untuk diri dia. Dapat pengiktirafan daripada pemerintah Kesultanan Johor Riau. Okay. So ada 4 tadi, 4 penghulu. Ada 4 penghulu. Wilayah luak Tampin tadi. Lepas tu luak Berundang, Tanah Mengandung, luak Beradat. Awak tengok macam-macam. Dia punya wilayah. Ada 4. Okay. Semuanya di Negeri Sembilan. Okay. Kerajaan Negeri Sembilan lagi sambung. Yam Tuan Antah. Ni kita biasa dengar kan. Antara pemerintah yang masyur. Baginda berusaha jamin keamanan negeri daripada campur tangan kuasa luar. Yam Tuan Antah ni adalah pembesar kerajaan, bukan. Pembesar masyarakat pada ketika itu yang mempertahankan kedaulatan negeri. Okay. Pejuang pada ketika itu. Okay. Baginda berusaha jamin keamanan negeri daripada campur tangan kuasa luar. Okay. Kestabilan pemerintah bolehkan Negeri Sembilan perluas hubungan perdagangan dengan kerajaan lain. Okay. So Negeri Sembilan ni dia tak banyak pergolakan dalam kesultanan dia. Okay. Tradisi. Negeri Sembilan ni macam mana tradisi dia? Lantik pemerintah dari Minangkabau berakhir dengan kemangkatan Yam Tuan Lenggang. Okay. Pada tahun 1830, pertabalan Yam Tuan Radin, putera Yam Tuan Lenggang. Okay. Bermulanya sistem penggantian waris pemerintah tempatan daripada keturunan Yam Tuan Radin. Okay.
Bila dah lantik pemerintah di Minangkabau, mangkat je Yang Tuan Lenggang, habis. Okay, tak ada waris ke bawah. Tapi sebenarnya, Yang Tuan Radin ni adalah anak kepada Yang Tuan Lenggang. Tapi dilantik semula selepas Yang Tuan Radin ni naik jadi Sultan dekat Negeri Sembilan. Okay, yang ni petua. Okay, waris pemerintah tempatan daripada keturunan Yang Tuan Radin. So, selepas daripada itu, tiada lantikan lain, gantian waris. Maksudnya dia jadi pewarisan tata. Maksudnya lepas ni, Yang Tuan Radin mangkat, anak dia akan jadi. Mangkat anak dia lelaki akan jadi. Okay. Kuasa pilih Yang Tuan kekal ditentukan oleh Undang yang 4. Yang 4 ni lah tadi. Okay. Seri menanti kekal jadi tempat bersemayam Yang Tuan Besar Negeri Sembilan hingga kini. Okay. Seri menanti adalah tempat bersemayam, tempat dikuburkan Yang Tuan Besar Negeri Sembilan. Istana di Seremban merupakan istana hinggap. So, sistem pemerintahan dia kekal di Seri Menanti. Istana yang ada dekat Seremban itu adalah istana hinggap. Maksudnya apa? Persinggahan sekejap. Nak pergi Seremban, ada istana. Boleh duduk. Tapi mereka duduk di Seri Menanti. Contoh ini adalah Yang Tuan Lenggang. Ini adalah Yang Tuan Radin, anak dia. Ini adalah anak kepada Yang Tuan Radin. Ini adalah anak kepada Sultan. Okay? Okay. Habis dah untuk Negeri Sembilan. Next. Last sekali. Kerajaan Perlis. Okay? Sejarah pembentukan Kerajaan Perlis libatkan pengaruh Kedah dan Siam. Okay. Ni dua dah tadi. Tadi Kedah, Siam juga. Kelantan, Pertanian, Thailand. Perlis pun, okay. Pengaruh daripada Kedah dan Siam. Okay, apa jadi? Pelantikan Syed Hussein Jamalullah sebagai pemerintah. Asas kepada pembentukan Kerajaan Perlis. Okay, Kerajaan Perlis dia ada buku dia. Salasilah Perlis. Asal usul pemerintahan Jamalullah. Ni pemerintah pertama. Okay. Banyak buku tentang Perlis. Dan Perlis juga sekarang mempunyai kes yang sangat sedikit. Kes COVID-19 kan. Sebab apa? Negara dia di hujung. Dia pun tidak ramai. Negeri dia pun tak besar. Okay. Kerajaan Perlis, Indra Kayangan. Kecil aja dalam peta Malaysia. Okay. Pada peringkat awal, Perlis sebahagian daripada wilayah Kedah. Pada awalnya, Perlis ni sebahagian daripada wilayah Kedah. Okay. Sebab itu kalau awak tengok, ada Langkawi kan. Langkawi tu Perlis ke Kedah? Kedah. Tapi dia kena lalu Perlis, baru jumpa Langkawi. Dia kena pergi dekat JT Perlis, baru dia jumpa Langkawi. Sedangkan Langkawi tu Kedah. Sebab pada awalnya Perlis adalah sebahagian daripada wilayah Kedah. Sultan Kedah, Sultan Muhyiddin Mansur Shah, Sultan Diauddin Mukarram Shah I dan Sultan Diauddin Mukarram Shah II jadikan Perlis sebagai pusat pemerintahan kerajaan. Okay. Sultan Kedah pada ketika itu ada 3 orang. Okay. So dijadikan Perlis sebagai pusat pemerintahan kerajaan. Okay. Sultan Muhyiddin Mansur Shah, Sultan Kedah ke-14, bina Kota Senar yang jadi asas kepada perkembangan Bandar Kanga. Okay. Okay, ni Bandar Pokok Senar. Pokok Senar ni di Kedah. Okay. Tapi di Perlis juga ada nama Pokok Senar. Okay. Sultan Diauddin Muazzam Shah I, Sultan Kedah ke-15 ni tadi ke-14 kan. 15. Asas dan bangunkan Kota Kayang. Dia bangunkan pula Kota Kayang. Ni tadi dia bangunkan Kota Senar. Merangkumi kawasan pelabuhan Kuala Perlis dan Kota Keren. Tapi ini adalah
pelabuhan. Ini adalah perkembangan, asas kepada perkembangan Bandar Kanga. Okey. Baginda mangkat dan dimakamkan di kota Kayang Perlis. Okey. Last sekali, Sultan yang ketiga. Sultan yang menjadikan Perlis itu adalah negeri, Sultan Kedah yang menjadikan Perlis sebagai sebuah kerajaan lain. Okey. Bangunkan Kota Kayang 2 semasa jadi Raja Muda. Masa jadi Raja Muda lagi dia bangunkan Kota Kayang 2. Okey, bentuk Mukim Arau lantik Syed Harun Jamalullah sebagai penghulu. Okey, 3 Sultan Kedah ini Sultan ke-14, Sultan yang ke-15 dan Sultan yang ke-21, mereka lah yang menyebabkan Perlis menjadi sebuah kerajaan lain. Kalau tidak, Perlis di bawah kerajaan Kedah. Okey. Pada tahun 1839, semasa di bawah pengaruh Siam, wilayah Kedah dipecahkan kepada 4 unit pentadbiran. Setul, Perlis, Kubang Pasu dan Kedah. Perlis ditadbir oleh Syed Hussein Jamalullah. Itulah keturunan Jamalullah yang menjadi Sultan Perlis. Okey? Ya. Ada gambar warna lagi. Okey? Syed Hussein Jamalullah. Okey? Siam iktiraf Syed Hussein Jamalullah sebagai pemerintah negeri Perlis dengan gelaran Pia Sokram Ramu Wicit Wilis Asmara Pia Pelit. Okey. Inilah Siam yang mengiktiraf Syed Hussein Jamalullah untuk jadi raja di Perlis. Menjadi pemerintah di negeri Perlis. Syed Hussein Jamalullah dijadikan Arau sebagai pusat pentadbiran. Dia lah Jamalullah kan. Keturunan Jamalullah. Dia yang jadikan Arau sebagai pusat pentadbiran. Pelantikan Syed Hussein sebagai pemerintah jadikan Perlis negeri berdaulat. Keturunan Jamalullah yang bergelar Syed. Perintah kerajaan Perlis hingga kini dengan gelaran Raja Perlis. So maksudnya Raja Perlis sekarang pun adalah berketurunan Syed. Daripada Syed Jamalullah ni. Okey. Apa yang awak sepatutnya ada untuk elemen kenegaraan dan sivik awak untuk topik 8.1 ini adalah pengasasan kerajaan-kerajaan Melayu penting dan perlu dihargai sebagai warisan negara. Tak payahlah bincangkan. So awak perlu tahu kerajaan Melayu itu adalah penting dan awak perlu hargai apa yang kita ada sekarang. Okey. Untuk bab 8.1. Okey. Untuk 8.2 tak bolehlah cikgu masuk hari ni. Dah padat sangat cikgu rasa. So untuk 8.1 dah habis untuk hari ni. 8.1 awak dah tahu pengasasan kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan juga Perlis. Okay, awak tahu asas kerajaan Kedah itu datangnya daripada Siam. Kelantan datangnya daripada Patani yang merupakan Kelantan dulu berada di bawah pemerintahan Patani dan selepas itu dipecahkan kepada 2 wilayah Kelantan iaitu Kelantan Timur, Kelantan Barat. Dan selepas itu baru Kelantan wujud sebuah negeri. Negeri Sembilan asasnya datang daripada Sumatera Indonesia dan juga rajanya daripada Raja Johor Riau. Dan akhir sekali Perlis daripada Siam dan juga Kedah. Okey. Okey, itu adalah pengasasan 4 buah negeri di Malaysia iaitu Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis. Okey, kita dah masuk 4 dan sebelum ni pun kita dah masuk 4 buah negeri. So hari ni ada pertambahan 4 buah negeri. Okey? Ada tak yang jawab? Ya, cikgu tak nampak skrin. Lah korang ni. Okey. Okey? Itu sahaja pada hari ni. Tak nampak skrin ke? Kenapa tak cakap? Alah awak ni. Okey. Nanti cikgu tengok balik
cikgu dah record ni, cikgu tengok balik yang record. Kalau tak nampak screen kena ulang balik lah minggu depan macam ni. Okay? Okay kelas, kejap cikgu ambil kehadiran. Lanjutlah. 16 orang, 16, 17, 18, 93 orang tak masuk hari ni. Okay, sekejap Okay, itu sahaja hari ni. Kalau awak tak nampak skrin tadi tak cakap awal-awal, okay? Cikgu akan ulang balik lah kan macam tu pengasasan tapi cikgu akan singkatkan lah. Okay? Okay, untuk hari ni itu saja. Nanti cikgu akan bagi sedikit latihan untuk masa waktu tutorial pukul 12 hingga pukul 1 nanti ya. Okay boys, terima kasih boys 2M. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu.